Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Yang dihormati pengurusi dan ahli imam-imam yang terkuasa surau Al-Muhajirin, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana memilih kita dalam ramai-ramai hamba Dia. Kita termasuk di kalangan orang-orang yang memakmurkan rumah Allah Azza wa Jalla. Di saat kesibukan, tapi kita ada masa yang kita peruntukkan khas untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana ini di antara syarat, sebagaimana dalam hadis, siapa dia kenal Allah Ta'ala waktu dia susah, waktu dia senang, Allah Ta'ala akan kenal dia waktu dia susah. Artinya kita nak beribadat, kita nak menghadirkan diri ke rumah Allah, ke tempat-tempat majlis ilmu, bila? Waktu kita sihat. Jangan tunggu nak bergerak, tak boleh dah barulah nak pergi ke masjid, maka kita kata itu sudah terlewat. Jadi para jemaah sekalian, perbincangan kita masih di dalam siri-siri a'malul qulub, amalan-amalan hati, di bawah tajuk mufsidatil qulub, benda perkara yang merusakkan hati. Sebab kita ni kalau tak tahu penyakit, kita tak tahu pun penyakit. Saya duduk tengok hari ni macam-macam NGO ada, Persatuan Buah Pinggang Malaysia. Dia mari hantar bah dia letak dekat masjid, siapa dia nak cek pergi, percuma. Mari persatuan kanser pula, mari persatuan, semua mari persatuan. Mari apa? Nak bantu kita mengenali penyakit, mengesan penyakit daripada awal. Jangan dah tahap 3, 4 baru nak pergi hospital, lewat. Sama jugalah pengajian kita hari ini, para jemaah sekalian, sangat penting dan sangat mustahak untuk kita belajar ilmu tentang a'malil qulub, amalan-amalan hati, aplikasi hati ini. Kenapa? Sebab disitulah kita boleh monitor, kita boleh mengesan awal, ada tak penyakit yang berbahaya ni dalam jiwa kita, ada ke tidak penyakit yang tak baik ni dalam diri kita. Maka ketika itulah kita akan melalui satu proses, dipanggil proses tazkiyatun nafsi, proses membersih jiwa, membaikkan diri. Jadi proses membersih jiwa, baik diri ni tidaklah perlu pada satu orang panggil satu makmal yang berat. Cukuplah bagi ana, kita kata untuk kita rakyat kita, suasana awamil muslimin seperti kita ni, kalau kita belajar kitab Riyadhus Salihin yang disusun oleh Al-Hafiz Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, sudah memadai. Kitab Riyadhus Salihin ini besar ke kecil? Kecil. Sepatutnya kita ini masing-masing ada di rumah. Riyadhus Salihin kita ini kena ada di rumah kita, sebab hadis-hadis dia mudah, simple. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala setiap bab tu dia telah menyatakan bab ini tentang apa. Kemudian dia bawa 2-3 ayat Quran dan dia bawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kadang-kadang 5, ada 10, ada banyak sikit dia punya hadis yang berkaitan. Ataupun kalau kita nak pergi kepada kitab yang khusus tentang hati, pembersihan hati, iaitulah kitab Penawar bagi Hati. Yang lain-lain itu lebih kepada berbentuk pengajian, kajian yang kita nak dalam ilmu tak pembersih jiwa ni. Ada beberapa bentuk, ada beberapa jenis. Sebab ilmu dari sudut amali yang kita nak buat, iaitulah kita pergi terus kepada kitab-kitab yang saya sebut, dan jugalah lain-lain kitab yang berkaitan. Alhamdulillah para jemaah sekalian,
Tajuk yang kita bincang di sini di bawah tajuk hubbur riasah, cinta kedudukan, cinta kepada pangkat. Mana di kalangan kita yang sudah naik taraf wali ataupun naik taraf apa saja, pangkat tak mau. Saya tak mau pangkat. Mungkin kita tak mau juga pangkat. Biasanya NGO macam kita ni, pangkat dia ada, gaji tak ada. Ni pengaruh NGO kebajikan sekian-sekian. Tanya berapa gaji? Gaji apa? Duit saya habis lagi. Tu orang tak bubuk mana tu. Tapi kalau pangkat hom besar-besar, jangan main. Kita sukar untuk nak melepaskannya. Tuan-tuan dan puan-puan tanda, seorang sahabat nama dia Shaddad bin Aus. Masyhur nama ni. Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, suatu hari dia selimut dengan kain dia. Dia selimut dengan kain. Summa wabaka. Dia menangis. Menangis sungguh-sungguh. Faqala lahu qail, orang pergi tanya, ya Syekh Shaddad, ma yubkika Aba Ya'la? Apa sebab tuan menangis? Kenapa menangis? Qal in akhwafa ma akhafu alaikum asyahwat al-khafiyah war riya az-zahir. Dia kata, aku bimbang, sangat-sangat aku takut menimpa kamu, iaitulah satu penyakit nama dia syahwat yang tersembunyi. Kalau syahwat yang tak tersembunyi ini senang kita nampak. Tak cukup seorang isteri, dua. Tak cukup dua, tiga, empat boleh lagi kan, Allah Ta'ala izinkan. Ataupun syahwat lain, nak rumah besar, nak kereta besar, itu dia panggil satu syahwat. Tapi ada satu kategori dia panggil syahwatun khafiyatun, syahwat yang tersembunyi, dan penyakit riya yang zahir. Riya zahir, mana kita ibadat ni kita lebih kepada nak tunjuk orang ya. Apa makna syahwatun khafiyah? Al-Imam Abu Daud, ulama hadis tu, kan kita selalu dengar riwayat Abu Daud. Siapa dia Abu Daud? Abu Daud As-Sijistani rahimahullahu taala, dia kata syahwatul khafiyatu hubbu ar-riasah. Maksud syahwat yang tersembunyi iaitulah cintakan kedudukan, pangkat, nak jadi ketua. Itu nak jadi ketua ni pun satu penyakit. Habis tak boleh ke jadi ketua? Boleh, tapi jangan cinta benda tu, jangan sampai berebut benda tu. Sebab ahli-ahli pengkaji telah mengatakan, dengan sebab nak jadi ketua, manusia sanggup membelakangi segala banyak perkara. Membelakangi dari sudut akhlak, tak boleh, kita lawan terus, kita cabar dia. Dengan apa? Dengan menjatuhkan kredibiliti kawan. Buat Facebook lawan, buat fitnah, buat benda tu, buat benda ni, habis harta benda. Dan yang paling berat iaitu hilangnya sifat ikhlas di dalam hati dia. Maka oleh kerana dia ni termasuk di kalangan penyakit yang berbahaya, jadi para ulama telah menyenaraikan kepada kita apakah sebab-sebab manusia ni akan cintakan kepada kedudukan. Apa sebab? Mudah-mudahan dengan kita tengok sebab ni, para jemaah sekalian, kita boleh tengok kesan dalam diri kita, ada ke tidak benda ni. Kalau ada, insya-Allah kita akan masuk kepada perbincangan yang seterusnya, ilaj hub ar-riasah. Bagaimana nak penawar, nak menghilangkan penyakit ini, nak menghilangkan penyakit ini. Kita cubalah. Ini dia panggil dalam ilmu tasawuf, dia panggil mujahadah. Apa makna mujahadah? Kadang-kadang kita sebut mujahadah. Oh, saya ni mujahadah ni. Mujahadah apa? Pergi ambil wudu. Orang tak panggil mujahadah tu. Jihad ni maknanya ijtihad ataupun ijtihad itu dengan makna hamlul syai'. Kita bawa benda yang berat. Kita bawa raga sikit kecil. Apa tu? Oh, saya hari ni berjihad bawa raga bekas makanan. Orang tengok ketawa. Jihad lah. Jihad ni maknanya kita bawa benda yang masyaqqah, benda yang berat, yang besar, itu dipanggil jihad. Bila kita kata mujahadah, mujahadatun nafsi, kita sekarang ni berjihad nak mengekang, melawan nafsu. Bila kata jihad, berat ke tak berat? Jawabnya berat, sukar. Sehingga ada ulama salaf, dia kata apa? Jahadtu ataupun kabattu nafsi 20 aman. Aku pernah bertempur, berlawan dengan nafsu aku 20 tahun.
20 tahun nafsu tak suka bangun, kena bangun. Nafsu tak suka tahajud, bangun tahajud. Pegang Quran sikit, tinggal ke benda lain selalu. Kita tinggalkan apa yang benda lain, baca juga Quran. Sebab Allah SWT sebut dalam Quran, faqra'u ma tayassara minhu. Alima annak minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard. Tuhan kata, aku tahu ada di kalangan kamu sakit, ada di kalangan kamu orang yang berjalan di muka bumi kerana mengembara berjihad, berniaga. Faqra'u ma tayassara minhu. Baca setakat mana yang kamu sempat. Artinya Allah tak bagi kita putus. Itu dipanggil mujahadah. Mana mujahadah dalam bab ibadat, mujahadah dalam bab mengekang nafsu ni daripada sifat-sifat yang memang suka. Semalam diumumkan tentang KWSP punya bonus. Suka tak suka kita? Suka? Boleh pak berapa? Hak patuh syariahnya. Tak apa ingat ni, boleh jadi sikit kali, nak banyak lagi. Jadi mengikut salah seorang sahabat kita yang duduk dalam panel syariah itu mengatakan, terlalu sedikit bilangan orang Islam yang telah berpindah daripada tak patuh syariah kepada patuh syariah, baru 700,000. Nak banding dengan hak lain berapa lagi juta. Artinya kesedaran. Belum ada lagi mujahadah. Mujahadah sikit je tu. Pergi si borang pindah daripada konvensional yang kafir ini kepada yang Islam. Berat ke tak berat? Terasa berat. Saya bila baca statement tu rasa terkejut. Subhanallah. Ada tawaran untuk menyelesaikan masalah kita daripada panel-panel bank Islam yang telah dipinjamkan untuk berusaha bekerja menyelesaikan masalah, rupanya tidak begitu disambut oleh umat Islam. Ajaib. Mujahadah tuan-tuan. Kalau duduk sini banyak sikit lah, subhanallah, banyak yang haram dengan sedikit yang halal. Apa yang kita nak sebagai seorang muslim? Nak apa? Hadhi min asyahwatil khafiyah. Duk mikir lagi 2-3%. Allahu akbar. Kita tak mikir kalau malaikat duk tunggu dalam kubur. Kita tak fikir mungkin nak tanya mari mana harta. Mungkin Allah Ta'ala, Nabi sebut tidak berganjak kaki anak Adam sehingga ditanya dengan 4 perkara. Di antaranya, hartamu mari daripada mana, bawa ke mana. Kita kalau teringat hak tu pun sudah cukup para jemaah sekalian untuk bermujahadah. Teringat yang tu. Jadi bagaimana kita nak kempen? Bagaimana kita nak beri kesedaran kepada masyarakat supaya bermujahadah, tinggalkan benda yang haram kepada benda yang halal, tinggal ke benda yang tak baik kepada benda yang baik. Itu dia panggil mujahadah. Jadi hari ini kita cuba nak bermujahadah, bagaimana menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik dalam jiwa kita. Dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang masalah syahwat yang lain, ikut hawa nafsu. Yang ini syahwat yang tersembunyi, iaitulah hubbu ar-riasah, suka kepada jawatan. Yang pertama, sebab-sebab kita suka nak jawatan ini, yang pertama at-taharrur min sultatil akharin, sebab kita nak bebas. Saya ni kalau tak pegang jawatan nombor 1, saya duduk di bawah orang. Bila duduk di bawah orang, kita kena ikut arahan. Bila ikut arahan, kita tak kuat. Itu dipanggil punca. Bila mari sifat ini, bermakna kita sudah hilang satu sifat, dia panggil sifat at-tawadhu'. Tidak berarti kalau kita tidak ada jawatan, kita tak boleh beri nasihat. Saya tak ada jawatan, tapi kalau kita tengok ada perkara-perkara yang tak tepat, tak baik, tak kena, boleh tak boleh kita beri nasihat? Boleh ya. Takkanlah pengurusi kata, awak apa jawatan? Nak nasihat lah. Kita cakap kita dua ya. Sambil-sambil minum teh lepas solat, ataupun sambil-sambil duduk bersembang di anjung masjid. Saya ni ada cadangan. Sekarang ni alhamdulillah saya sudah tulis beberapa perkara untuk menaik tarafkan kita punya projek, kita punya, subhanallah. Itu, tapi dengan adanya syahwat ni lah, kita kena lawan tahun ni. Sebab selagi saya tak jadi ketua, tak boleh nak jalan. Ini dia panggil cocokkan syaitan mari untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, orang yang suka kepada jawatan tinggi ni, muwafaqatuha li raghbatin nafsi wa syahwatiha. Dia terlalu gemar, cintakan kepada mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu ni tak adalah. Dia minat benar kepada jawatan. Minat ke tidak?
Kata seorang imam, tuan-tuan tanda, imam ni nama Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, seorang ulama salaf, dia kata apa? Ma ra'aitu zuhda fi syai'in. Aku tak tengok satu sifat zuhud dalam satu perkara lebih rendah daripada sifat zuhud tak mahukan jawatan. Kamu tengok, ada orang yang zuhud dalam makan minum. Makan dia diet je, sikit makan. Minum pun sama, minum air kosong je. Nak minum air manis, dah kencing manis. Tak. Harta dia, pakaian dia biasa. Tapi ingat, kalau kita nak ambil jawatan dia, mengamuklah dia. Ini dipanggil, itu syahwatun khafiyah. Hak lain-lain boleh terima, tapi dalam bab jawatan jangan kacau. Kata siapa? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Kata di Syekh Yusuf bin Asbat rahimahullah, az-zuhdu fir riyasati asyaddu min az-zuhdi fid dunya. Orang yang bersifat zuhud nak meninggalkan jawatan itu lebih berat daripada nak meninggalkan harta-harta dunia ni. Sebab semua hak lain itu kecil belaka, yang besarnya bila ada jawatan. Sebab yang ketiga, as-sababu ats-tsalis dha'ful iman. Kerana iman dia lemah dalam masalah ini. Bila iman kita lemah, kita dikuasai oleh syahwat. Maka orang ni akan mengikut kehendak nafsu dia, mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Sedangkan Allah Ta'ala telah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas ayat 83, tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Allah kata tilka darul akhirah, negeri akhirat itu, naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi, untuk mereka yang tak mau kedudukan yang tinggi dalam dunia. Maknanya tawadhu. Kita kalau gitu tak ada orang boleh jadi ketua lah. Nabi jadi ketua, Sayyidina Abu Bakar jadi ketua, Sayyidina Umar jadi khalifah. Adakah mereka ini ada kategori manusia yang kita akan bincang nanti, iaitulah dalam sudut orang ni dia ada keyakinan bahawa dia menjadi ketua, tapi tidak ada sebarang perkara lain yang tak baik yang dia buat. Bila baca ayat surah ini, para jemaah sekalian, alhamdulillah pada minggu lepas ana sempat pergi mengembara ke bumi Mesir dalam program mencari kitab untuk pondok kita. Beberapa hari kita duduk tu, sempatlah lebih kurang dalam 100 kotak besar tu untuk kitab. Duit pun 100,000 lebih habis. Jadi alhamdulillah, sambil-sambil itu pelajar-pelajar Malaysia di sana bawa kita pergi ke piramid. Duduk dekat piramid besar. Saya pergi ambil gambar dekat jokong piramid tu besar mana? Besar. Orang satu meluk tak lepas. Dia punya besar. Ini kita baca ayat ini, kita tengok tilkal darul akhirah lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi. Jadi piramid itu lambang keangkuhan manusia di atas muka bumi, tapi duduk mana dia hari ini? Menjadi bahan ibrah, pengajaran saja. Sombong Firaun. Orang lain sombong juga, tapi kesombongan Firaun mengatasi yang lain sebab dia sudah mengaku jadi Tuhan. Ajaib. Orang mengaku jadi Tuhan ni hebat ke tidak? Habislah, kemuncaklah kejahatan manusianya bila dia telah melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, terlupa, ataupun dalam bahasa sekarang dipanggil terlepas pandang, tentang besarnya tanggungjawab, bahayanya tanggungjawab bila kita pegang satu-satu amanah yang telah diambil. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yali amra asyratin fama fawqa zalik. Kata di Abu Umamah, ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada mana-mana seorang yang memegang jawatan di bawah dia ada 10 ya orang, 10 ataupun atas lagi, illa atallahu azza jalla maghludan yaumal qiyamati, kecuali mereka akan datang bertemu Allah Ta'ala dengan dalam keadaan dia terbelenggu tangan dia. Pasal apa?
sebab dia tidak jaga dengan betul-betul. Tapi kalau dia ambil jawatan dan dia pegang sungguh, maka dialah orang yang pertama yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sab'atun, ingat hadis 7 golongan yang duduk di bawah bayangan arasy. Yang pertama siapa? Al-imamu al-adil, pemimpin yang adil. Ini orang yang paling tinggi sekali darjat. Kita apabila sebut darjat jawatan ni, tuan-tuan jangan duduk pergi jauh-jauh lah. Kita kira untuk pokok kita ya ni. Ini muhasabah untuk kita ya. Yang kelima, orang berebut jawatan ni sebab asy'ur bil lazzatil wahmiyah. Dia duk mikir, duk khayal dengan kelazatan, keseronokan yang dia duk fikir. Saya ni kalau boleh jawatan, semua orang ikut kata-kata saya. Kemah kan? Kalau orang berniat tak baik pula, semua benda dia boleh buat belaka. Masya-Allah tabarakallah. Jadi kita kata itu satu sifat yang cukup berbahaya. Yang keenam di antara sifat dia hubbud dunya, iaitu mencintai dunia. Kata di Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, wa aslu mahabbatil mal wa syaraf, asal punca manusia cinta kepada dunia dan kedudukan ini mari daripada mana? Mari daripada hubbud dunya, sebab mencintai dunia. Kenapa orang boleh cinta dunia? Ittiba'ul hawa. Ini dia ada kaitan belakang. Manusia ni jadi cinta kepada dunia sebab apa? Sebab dia mengikut hawa nafsu. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Jadi kita minta selamat dengan Allah Azza wa Jalla daripada menjadi orang yang mengikut hawa nafsu. Yang ketujuh, al-ujub bin nafs, iaitulah orang yang kagum dengan diri dia sendiri. Tak ada orang lain layak kecuali saya saja. Tak ada orang lain layak, itulah kita duk lawan. Tak ada orang lain. Nasib baiklah ada saya menjadi tokoh penyelamat. Tokoh penyelamat. Nah, walahnya orang lain boleh selamat juga, tapi dia duk rasa dia seorang yang jadi penyelamat, yang menyebabkan orang lain tak selamat. Tak selamat daripada mana? Daripada ancaman dia, daripada fitnah dia, daripada segala kerenah yang dia akan buat. Kata Nabi, kata daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikatun, 3 perkara yang membinasakan manusia. Apa dia? Al-muhlikat itu syuhun muta', persifat bakhil yang diikuti. Orang bakhil ni berat ke tak berat penyakit dia? Dia nak beli makan, dia mikir duit dia ada banyak dalam poket. Nasi ni RM5 sepinggan, tak boleh makan ni. Habis pergi cari hak bajet RM2.5, balik-balik tengok ayam ada besar 2 jari. Ya Allah, tak cukup kan nasi. Tapi dah bakhil, cukup juga. Tak apalah, kuah banyak kita makan. Ini dipanggil sifat bakhil ni dahsyat. Orang bakhil ni, kalau dia bakhil dengan orang lain, munasabah dengan diri dia pun dia bakhil juga. Dengan diri dia sendiri pun dia bakhil juga. Ini letih. Benar. Orang nak beli makan ni apa, mikir, yalah, kita tak suruh pergi makan di hotel yang satu pinggan sekali makan 120, itu membazir nama dia. Tapi jangan sampai peringkat mengekang sampai peringkat tak bergerak. Yang kedua, wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Nafsu nak apa, ikut belakang. Nafsu ni dia tak ada tengok orang lebih pada dia. Allahu Akbar. Jerai sebelah ni mari pula lori kayu jati masuk. Rumah kita baru tukar ya, wadahnya cuma tidak jati. Apa nak agak? Tak lain nak tidur malam tu. 3 kali bermusi atas kaki. Ini dipanggil hawa muttaba'. Yang ketiga, ijabul mar'i bi nafsihi, apabila seorang itu kagum dengan diri dia. Tak ada orang lain, saya seorang boleh buat benda ni. Walahnya kalau dia beri ilmu kepada orang lain boleh buat, tak boleh buat. Dunia ia tawaras. Kata dia para ulama, dunia ni waris mewarisi. Dulu orang ni buat, sekarang ni kita pula, lepas pada ni anak kita, keluarga kita, jadi benda tu berjalan ya. Cuma berbeza tu ada, perbezaan tu ada, timbang tara lebih kurang tak akan sama 100%, satu benda tak akan jadi. Mak dengan anak pun tak sama kan, tak akanlah orang lain pun nak sama. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun munjiat, 3 perkara yang menyelamatkan. Tanda tuan-tuan. Yang pertama, al-adlu fil ghadabi wad dirara. Biar kita bersifat telus, adil ketika nak marah, ketika tak marah. Dia kata, ustaz, saya ni kalau ketika tak marah memang adil, tapi ketika nak marah agak-agak adil tak adil. Tak apa-apa nak berlaku adil. Allah, ada seorang sahabat saya ni terpaksa kena letak jawatan kerja. Saya kata, apa masalah?
Masalahnya bos dia tak suka dengan dia, tak naik laporan dia. Buatlah macam mana dia punya cantik pun tak naik. Orang panggil tak melentang dia punya maklumat laporan. Akhir sekali tak apalah, saya jadi pendakwah bebas pun tak apa, sebab dia duduk situ sakit hati juga. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina, hendaklah kita bersifat sederhana ketika kita fakir dan juga ketika kaya. Saya waktu fakir sederhana Ustaz, waktu kaya macam nak sederhana lah. Sederhana maknanya bukan kita pakai baju buruk, selekeh, tidak menunjukkan keangkuhan, kesombongan. Ada orang kaya Masya Allah tabarakallah, duduk sekali dengan kita ya, surah tak? Kerana itu bila kita mari solatul jamaah di masjid siap ada kapek, tak payah kita buat jadah lain. Saya kapek ni tak apa sedap ni lah, bukan bakal orang pijak. Tempat orang pijak kapek ni tak, kau orang kosok. Tiba-tiba kita nak pergi letak muka kita yang paling mulia adalah tubuh kita ni, muka pergi letak di atas tempat orang pijak. Kalau teringat ada tak apa nak pergi masjid, tempat orang pijak ni, surau ni pula Allahu akbar, kaki-kaki hok naik tu hok nampak tak apa comel. Jadi dia lagi surau lain. Ini semua Allah Ta'ala nak menghapuskan keegoan manusia, dia letak itu. Di waktu musim haji, jemaah duk tanya, kenapa ke Arab Saudi ni bunyi kaya, kenapa tak buat kapek, tak buat apa ni marma di Arafah? Saya kata tak boleh buat. Allah nak tengok kita mari syu'san ghubran, mari dalam keadaan berdebu, kusuk masai rambut. Kita hari ni tak sempat nak kusuk lah. Moga mari pekeh-pekeh hak mahal ni pagi 9 Zulhijjah tu baru bertolak daripada Mekah pergi ke Mina, pergi ke Arafah. Tak rasa apa. Siapa di Arafah gelah ni, gelah kaki kecil ni, gelah apa dia panggil tu? Bar. Gelah kaki kecil minum di Arafah. Allahu akbar. Sudu grepu juga buka mari. Itu hak dia, dia bayar. Tapi dari sudut tawadhu, al-qasdu fil faqri wal ghina, biar ada dalam jiwa kita. Kadang-kadang tak perlu. Saya kata tak perlu belaka tu. Kita nak pergi Arafah ni menjadi tetamu Allah, duyufur rahman. Bagaimana kita nak tunjuk kita ni tawadhu pada Allah azza wa jalla. Yang ketiga, wa khasyatullahi fis sirri wal alaniyah, adalah kita takut pada Allah Ta'ala ketika zahir dan ketika sembunyi. Ketika zahir kita nampak, kita boleh jadi takut, betul tak? Waktu sembunyi agak-agak takut, tak takut. Buka handphone nak tengok benda lain, keluar benda lain. Kadang-kadang berhenti juga sekejap situ tak, nak tengok je dia buat apa. Lepas pada tengok buat apa, lekat sampai sudah. Asalnya buka YouTube nak cari ustaz kuliah, jumpa ustazah kat situ pula, nak kata apa. Ini dia panggil sifat keimanan yang menyelamatkan kita bila kita boleh pasak dalam hati kita takut kepada Allah Ta'ala waktu sembunyi. Dengarkan hadis yang Nabi sebut, ada orang ini mari pada hari kiamat esok bawa pahala yang banyak, pahala banyak bawa, tapi pahala dia jadi seperti debu yang berterbangan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, sebut mereka itu siapa? Siapa orang tu? Bawa pahala banyak tapi habaan mansura, pahala dia jadi debu. Nabi kata, haula'i alqaum iza khalau bimaharimillahi intahakuha. Mereka itu iaitulah apabila mereka duduk bersunyi, tak ada orang, mereka akan mencabul kehormatan hak Allah Azza wa Jalla. Artinya buat maksiat secara senyap. Ini bahaya. Orang tengok zahir wali besar, yang batinnya nas'alullah as-salamata wal afiyah. Jadi para jemaah kita, ini semua hadis ini tanda diriwayat oleh At-Tabari dengan sanad yang hasan, 3 membinasa dan 3 yang menyelamat. Kita ambil yang membinasa itu kita kenal, yang menyelamat itu kita ambil insya-Allah. Para jemaah sekalian, kita berpindah kepada al-ilaj. Apa makna ilaj? Penawar kepada penyakit tadi. Tadi kita dah dengar ada 6 perkara, 7 perkara sebab manusia ini suka nak jadi ketua ataupun mengikut hawa nafsu. Maka bagaimanakah ilaj? Yang pertama sekali, al-inayatu bi tahqiqil ikhlas. Kita cuba letakkan dalam diri kita sifat ikhlas dalam segala perkara yang kita buat. Ikhlas ni perlu pada tulisan ke tak perlu? Perlu. Kita kalau bagi benda kepada orang, tulis ikhlas ke tak tulis ikhlas?
dekat kotak tu besar tak, dengan tulus ikhlas. Tulus lagi, ikhlas lagi. Bukan main sedap. Tapi waktu nak bagi tu kena ambil gambar juga. Tengok wartawan mari ke tak? Tak mari lah, slow sikit. Kenapa lah masjid ni buat kutipan derma, tak buat wartawan mari. Tak puas hati dia. Ini yang main. Jadi kita cuba nak tahqiq, merealisasikan sifat ikhlas dalam jiwa kita. Sebab apa? Sebab kalau kita dia berbeza. Kita tak nak orang lantik. Kan dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, kalau kita tak nak orang lantik, apa dapat? Maka dalam hadis Abdul Rahman bin Samurah, Nabi kata, la tas'alil imarah, mu jangan minta jawatan. Tapi kalau kamu minta kerana kamu diberi jawatan kerana kamu minta, wukilta ilaiha, kamu akan diserahkan tugas itu padamu. Wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha, sekiranya diberi, kita tak minta. Orang tengok dia yang paling layak, dia lantik. Allah kata apa? U'inta 'alaiha, Allah Taala akan bantu kita untuk menyelesaikan masalah. Ini menarik. Jangan pula bila orang semua ahli-ahli qaryah kita setuju belakang kita, tiba-tiba kita pula tarik diri kata saya tak layak. Pula. Itu dia panggil tawaduk lebih sangat. Jadi tawaduk ni kalau lebih sangat, jadi tak ada apa pula. Jadi kita kena duduk di bawah wa kana baina zalika sabila, di antara sifat-sifat itu mesti ada sifat sederhana. Yang kedua, an yumna, kita kena larang apabila ada orang minta. Beria-ria sangat nak atau sebagi. Tentulah orang ni kita kata ada masalah apa ni. Kecuali memang dia sungguh-sungguh pakar. Dia pakar dalam bidang ni. Kita pun akui, semua orang akui, maka dia terpaksa menzahirkan diri kalau orang tak tahu. Mana dalil? Dalilnya sebagaimana Nabi Yusuf AS, ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Yusuf kata, hei raja, dia beritahu kepada Raja Mesir, nanti aku menjaga khazanah negara, menteri keuangan. Aku ni hafiz, seorang yang akan menjaga amanah ini. Raja kenal tak kenal Yusuf? Sudah kenal. Yusuf telah melalui proses yang panjang, masuk dalam penjara, baik orangnya, dikatakan terjebak dengan perangkap perempuan Imra'atul Aziz di Mesir. Akhirnya perempuan Mesir dia mengaku dia buat jahat. Yusuf tak ada apa-apa. Jadi kalau kita dah kenal orang ni, telah melalui proses-proses, maka sebab itulah bila Yusuf minta, raja terus lantik dia, kerana dia telah dikenal pasti orang ni memang terbukti baik. Jadi kalau kita rasa kita macam Yusuf juga, boleh kita minta jabatan. Saya ni orang baik, semua godaan-godaan saya telah melepasinya, dan semua ancaman sudah kita lalui, bismillah. Tapi kalau kita pun tak tahu apa, tak, sekali-sekala orang kira duit RM20 dalam poket berterlupa, duit siapa ni? Allah, kira duit aku lah. Aku seumur ni masalah. Lepas tu nak pergi jaga tabung akaun apa ni, tabung lah. Baik, tak usah. Kita bukan jahat, tapi lara. Ini masalah juga ni. Kita bukan orang khianat, tapi kadang-kadang lara, tak tulis. Orang bagi tak ada poket. Sepatutnya walaupun berapa ringgit orang bagi, alam apa orang bagi pun catat, tulis dekat duit tu, ini untuk anak yatim, ini untuk, subhanallah. Ini di antara perkara. Yang ketiga, al-istisyarah, naklah kita banyak bermesyuarat, minta pandangan. Kalau kita rasa nak kepada kedudukan, kita pergi tanya sahabat-sahabat kita. Saya 2-3 orang sahabat mari, dia kata, Syekh, anak nak tanya entah secara peribadi ni, orang offer jawatan, ini jawatan bergelar-gelar ni lah, tapi kena bayar. Saya kata tak payah. Baik kita jadi al-faqih ilallah, 60-70 ribu bayaran tu, ambil pergi ke masjid, baik-baik. Atas dunia orang tak panggil mu nak jawatan, saya tak nak sebutlah jawatan, bahaya juga. Dengan kita beli, tak payah beli. Buat apa beli? Seronoklah orang panggil 2-3 hari tak? Kalau tak beli pun, kalau dapat cucu, dapat juga. Kau macam mana? Supaya free lah tu, cucu lagi. Habis duit beli akikah ya, 2 ekor kambing contohnya. Tak payah. Jadi kita istisyarah. Dia mari tanya, kita kata buat apa nak? Seronoklah sikit nampak lah. Kita baca hadis-hadis yang ini,
Allah kata ajar kepada kita supaya bertawaduk, akhirnya dia tak jadi. Ambil duit 50, 60 ribu, 70 ribu ni, dia letak di tabung masjid, tabung wakaf, lebih bermanfaat li dunia wa fil akhirah insyaallah taala. Apa duk cari benda-benda yang pelik lagu tu? Yang keempat, kita kena sentiasa mengingati kesan yang tak baik, kesan yang buruk bila kita berebut jawatan. Kesan tak baik tu ada. Sebab bila orang berebut, orang yang berebut ni kenapa? Kerana dia rasa sifat. Kalau dia betul-betul ikhlas kerana nak jaga masalah kepentingan, kita kata bismillah. Tapi dalam hati kita kalau ada sifat takabur, jangan. Allah kata apa? Yuhsyarul mutakabbiruna yawmal qiyamati amsalaz zarri fi suwarir rijal. Nabi SAW kata, orang yang sombong pada hari kiamat esok akan dikumpulkan macam zar, macam benda yang begitu halus tapi dalam bentuk orang, akan dipijak oleh orang pada hari kiamat. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Yang kelima, mudawamah ala muhasabatin nafsi, sentiasa kita kena muhasabah diri. Kita ni para jemaah sekalian, banyak ke tak banyak muhasabah? Apa nama muhasabah? Muhasabah ni mana koreksi. Kalau boleh, muhasabah ni berbentuk harian. Kita nak tidur malam, kita peruntukkan masa 10 atau 15 minit mikir. Tak usah mikir hak esok, mikir hak lepas. Aku daripada pagi tadi apa yang aku buat? Alhamdulillah, solat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Lepas solat subuh ada kuliah saya dengar, 2 naik. Tak ada orang kuliah, saya zikir pagi, mak surat baca. Kemudian kita pergi ke pejabat. Di pejabat tadi ada kes juga. Tengok, oh ada 2-3 kes yang tak selesai. Di antaranya ada 3 orang kawan mari mengumpat depan kita. 2 kita dapat selamatkan, kita tak join, 1 terjebak. Nak kata apa? Itu muhasabah. Maka bila kita kumpul, alhamdulillah dalam masa pagi sampai ke nak tidur ni, kita telah dapat kumpul. Yang baik ada beberapa perkara, yang buruk beberapa perkara. Maka di saat itu yang baik kita akan letak dalam agenda besar esok, kita akan lakukan. Yang buruk kita cuba beristiqamah, esok aku tak nak buat. Tapi kalau kita tak mikir, kita rasa baik je kita ni. Kenapa tak baik? Daripada subuh tadi pergi masjid, isya pergi masjid pula. Baik tak baik? Yang tengah-tengah tu kita tak terfikir apa yang kita buat, masa yang terbuang. Ini di antara itu dia panggil muhasabah. Yang keenam, al-istighalu bil ilmi, hendaklah kita sentiasa mengikuti kelas pengajian ilmu. Baru dulu saya dah sebut, di antara kepincangan kita hari ini, kita lebih banyak mendengar tapi tidak sebagai penuntut ilmu. Saya duduk mikir, duduk rancang, duduk tengok, kalaulah surau kita, masjid kita ni, kelas-kelas pengajian dia seperti orang yang mengaji di pondok-pondok, kita boleh pandang. Jangan pula kata saya basic tidak agama. Kita ni semua orang beragama. Kadang kita ni tidak beragama. Agama belaka, cuma cara pengajian. Nah, orang ni lepas kita habis sekolah rendah dulu, pergi ke channel sains, pergi ke channel perubatan, pergi ke channel, tapi asas agama duduk di mana? Dalam hati. Bahkan kalau kita tengok secara realiti, ini mungkin setengah-setengah sahabat kita tak apa marah, tak apa setuju sebut ni. Pelajar-pelajar yang cerdik ke mana pergi? Pelajar tu kita ataupun anak kita. Hak cerdik-cerdik, yang excellent, 12A, 10A dapat. Kita letak di mana anak? Tak mikir dah nak atas sekolah agama. Noh, sains. Oh, apa ni dia panggil asrama penuh. Patut hak meninggal hak kita je. Meninggal hak kita. Hak lemah-lemah. Jadi sebab tu orang-orang yang cerdik-cerdik, saya jumpa berapa ramai kawan-kawan kita yang dia panggil tukar channel. Dia engineer, doktor, tapi bila dia umur macam ni, umur 30-40 tahun ni, dia tukar mari mengaji, bertalaki. Dia lebih laju, boleh pandai daripada orang yang mengaji bawa kitab sampai lebu daripada bodoh. Sebab otak dia cerdik. Ini di antara sebab saya nak sangat mengharapkan sangat satu fenomena berubah dalam negara kita ni, iaitulah fenomena kita mengaji secara berkitab. Cuma kadang-kadang satu fenomena lebih pada juga, kalau kitab ni kena ada sanak pula ustaz. Kalau sanak daripada saya ke Syekh Hamdul Qadir Mendili, kita nak bagi hati apa yang kita nak sanak sangatnya tu. Alhamdulillah kan nak sanak ada.
bapak saya murid pada Al Qadir Mandili, saya murid pada bapak saya, habis cerita. Boleh dua sanak, awak ambil pulang saya 3 sanak, cukup dah tu. Oh, dia pertikai. Dia kata, ustaz ni mengajar, ada sanak kau tidak? Kata ada, kenapa tak adanya? Jadi kita ni kadang-kadang ada juga satu kekangan, kongkongan hubur riasah, nak perlekeh orang lain. Oh, tak ada sanak dia tu, kita ada sanak. Akhir kali kita nak mengajar pun susah. Ini semua ni dia panggil hubur riasah. Sekarang ni para jemaah sekalian, nak dapat ilmu simple, mudah saja. Tapi nak beramal, nak memilih ilmu agak sukar. Dapat ilmu satu, pilih ilmu. Semalam hari Jumaat kan, orang duduk sebar 100 malaikat ke apa-apa ni yang mari duduk sebar tentang kelebihan selawat. Last sekali barulah dia bawa hadis yang betul tentang kelebihan selawat. Saya kata yang akhir tu yang ambil, yang atas tu buang. Itu cerita palsu, cerita karut. Itu masalah juga. Jadi kita nak memilih ilmu satu kes, itu perlu pada istisyarah, perlu pada bermesyuarat dengan ustaz-ustaz kita bagaimana kita nak belajar. Yang kedua yang paling berat sekali para jemaah sekalian, al-amalu bil ilmi, kita nak beramal dengan ilmu. Ini apa rasanya? Kalau nak kata tak ada ilmu, tak ada berlaku ilmu buat kita ni. Tak kira tak ada. Ilmu solat sunat ada ke tak ada? Ilmu solat sunat ada dah tak? Tapi buat ke tak buat? Kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Semalam saya ceramah satu tempat, sepakat ahli-ahli masjid kata kebiasaan kami ni, kalau ustaz mari kuliah perdana, kita gugurkan 2 perkara. Yang pertama azan isya gugur, yang kedua solat sunat qabliyah tidak ada. Saya kata tujuan apa panggil ustaz mari? Nak seronok dengar dia ceramah, dia celoteh dengan cerita, ataupun nak menguatkan semangat beribadat? Dia kata tujuannya nak suruh kuat ibadat. Kata kenapa gugur ibadat awal lagi? Tuan-tuan ingat, azan tu bukan ibadat. Azan, tahajud qiyamul lail je ibadat lah. Setiap patah kalimah muazzin kata Allahu Akbar, kita ikut Allahu Akbar sampai kepada la ilaha illallah, kita ikut. Kemudian kita selawatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita doa Allahumma rabb hazihi da'wati tamah. Nabi kata siapa dia minta untuk aku kuasa syafaat, halat lahu syafaat yaumil qiyamah, dia berhak menerima syafaat pada hari kiamat. Kecil ke besar? Ajaib. Bila saya terang sini, barulah mereka nampak. Dia kata tak ada orang terang belum ni. Semua ustaz-ustaz yang ceramah pun setuju belakang digugurkan azan. Saya kata sekali dengan ustaz menggugurkan satu sunnah yang besar. Jangan main. Kepekaan kita itu masalah. Jadi oleh kerana kita, dia kata saya ni ustaz, saya berhak gugur azan lah. Mana ada kuasa. AJK masjid tak ada kuasa nak gugur azan. Pak Cik ni alhamdulillah, dia kata sepanjang hidup saya ni ustaz, solat qabliyah ba'diyah tak pernah tinggal. Tapi kalau ada ceramah terpaksa kena tinggal. Kesian tak kesian? Kenapa kita gugurkan? Kita gugurkan hak dia untuk solat qabliyah. Oh, dia kata tidak mau akad belum insya, tapi rakaatain, 2 rakaat kita sujud Allah Taala, kecil ke besar nilai? Ajaib. Ini di antara. Yang ketujuh, az-zuhdu fid dunya, adalah kita bersifat zuhud dalam dunia dan bergantung dengan akhirat. Yang ke-8 adalah kita berfikir kalau kita tak dapat jawatan yang orang tak beri, walaupun kita tidak menonjol, kita jangan kata bahawa tak ada jawatan ni rugi hidup aku lah. Allah Ta'ala akan beri yang lebih baik daripada itu, insya-Allah Ta'ala. Yang ke-9 adalah kita letak dalam kepala kita khidmatuddin. Kita nak beri khidmat pada agama saja. Khidmat pada agama ni tak semestinya dengan ada jawatan. Kalau tak ada jawatan pun kita boleh khidmat. Kau tak boleh? Saya tak boleh dah, sebab tak ada jawatan lah. Yang ke-10 kita kena tahu kadar tanggungjawab. Kadar tanggungjawab bahawa semua yang orang beri ini dia panggil taklif la tashrif. Satu tanggungjawab, bukan satu kemuliaan. Jadi kalau kita di situ boleh. Yang ke-11 adalah seorang itu mengenali kadar nafsu kemampuan dia. Kalau kita rasa kita mampu, bismillah. Yang ke-12 adalah kita banyak memuji Allah Ta'ala. Dan apa-apa jadi pun kita puji Allah. Kalau dapat, kalau tak dapat pun kita puji, dua-dua. Yang ke-13, kita kalau kita ada kemampuan, kita bantu orang dengan pangkat yang kita ada. Kadang-kadang orang ni kalau orang cakap biasa tak dengar. Tak, kalau orang ni pangkat cakap sikit, oh, buka faiz lalu. Ni ada juga lagi tu. Itu di antara perkara yang terakhir sekali, hendaklah kita banyak baca sirah salafus salih, bagaimana tawaduknya Sayyidina Abu Bakar bila nanti jadi khalifah. Dan di antara sirah yang kena besar sangat kita kena baca, iaitulah Umar bin Abdul Aziz.
Umar bin Abdul Aziz al-Khalifatu az-Zahid. Dia berbeza. Waktu dia belum jadi khalifah, mewah hidup. Bila dia jadi khalifah, berbeza. Umar bin Abdul Aziz kata apa? Waktu aku belum jadi khalifah dulu, belum jadi amir, aku nak jadi amir, nak jadi gubernur. Bila jadi gubernur, duk mikir nak jadi ketua, nak jadi khalifah. Sekarang ni aku dah jadi khalifah, aku tak mikir lagi hak aku nak sudah tidak ada. Sekarang ni aku dah berfikir bagaimana nak mendapat syurga Allah Azza wa Jalla. Maka disitulah dibukanya habis ikatan dia dengan dunia. Dia jadi zuhud setelah mendapat pangkat. Ajaib. Kita yang kita bimbang hari ni zuhud dulu, bila boleh pangkat terlupa zuhud. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pada kita, para jemaah sekalian, motivasi bagaimana hubbur riasah ni salah satu daripada penyakit syahwat yang tersembunyi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.